Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi dalam entry blog di Santai kali ini. Cuma mungkin sahabat-sahabat tertanya-tanyalah sebab apa entry kali ini dalam bentuk video, bukannya tulisan. Sebenarnya entry kali ini dalam bentuk video bukanlah untuk promote muka yang tak handsome ni. Bukan juga untuk mencari populariti, nak suruh Afundi Sani ke tak. Tetapi dalam bentuk video ni, kerana video ni lebih mudah dan juga menjimatkan masa. Kalau bentuk tulisan tu susahlah sikit. Kadang-kadang salah ejaan lah, nak kena bold lah, nak kena italic lah, nak kena semak balik bacaan, susah. Dalam bentuk video ni senang. Apa saja yang difikirkan untuk diperbincangkan, anda rakam dan postingkan di dalam blog. Dan tambahan pula, sejak kebelakangan ni tak apa nak sihat sikit. Sahabat-sahabat semua, mintalah sahabat-sahabat semua mendoakan kesihatan anda tambah baiklah, insya-Allah. Bersempena dengan bulan Ramadan yang dekat ni, kita panggil bulan sebagai bulan 1000 peluang dan juga bulan Al-Quran. Jadi sukalah anda membincangkan mengenai tajuk Al-Quran. Al-Quran ini seperti mana kita tahu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seluruh makhluk melalui perantaraan iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai Al-Quran ini diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 1 sampai 4. Boleh baca sendirilah. Tengok. Kadang-kadang bila kita ni sebut Al-Quran ni, kita ni malas sikit nak baca. Inilah masalah kita. Masalah, boleh katakan masalah umum. Tak tahulah apa sebab Al-Quran ni kita malas nak baca. Tapi bila sebut lagu, sebutlah lagu Mawi ke, lagu siapa lagi, Elicat ke, lagu siapa sekalipun, kita dengan rela hati, dengan secara sukarela menyanyikan lagu-lagu mereka tanpa dipinta. Tetapi Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah mengandungi ayat-ayat panduan, mengenai panduan hidup kita, mengenai ayat-ayat yang menceritakan tentang kasih sayang Allah ke atas kita ni. Jarang sekali kita baca. Kalau lagu, kalau surat makwa atau pakwa kita bagi, kalau boleh kita nak baca sehari 3-4 kali. Sekejap-sekejap baca, sekejap-sekejap cium. Tapi kita ni Al-Quran sayang sedih. Susah nak baca. Anak-anak pun kecil-kecil jarang diasuh. Umur 3-4 tahun tu tak ajar lagi Al-Quran. Sebab apa kita kata? Kecil lagi, tak pandai lagi. Tapi kita tak kisah pun. Malahkan kita bangga anak kita kalau umur 3-4 tahun boleh nyanyi lagu An-Nazil. Banggalah kita. Tunjuk kawan-kawan anak kita boleh nyanyi lagu An-Nazil. Bukan kata masalah An-Nazil itu salah, tak. Tapi kaedah pendidikan kita ke atas anak-anak kita, itu yang bermasalah dan perlu dibetulkan. Baik, sebut pasal Al-Quran ini. Al-Quran ini diturunkan ke atas seluruh manusia. Tak ada siapa pun terkecuali. Tinggal yang nak ambil ayat itu sebagai pengajaran ataupun dia nak tinggalkan. Sebab tu kita tengok dalam Al-Quran ni, dia ada yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksud dia orang beriman. Kalau orang tak beriman, dia tak mau ikut. Ikut dia, tak mau ikut. Selepas itu dia kena jawablah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga ayat-ayat yang disebut dimulakan ya ayyuhal insan, wahai manusia. Kalau kita ni sebut wahai manusia ni, maksud dia umum lah, siapa-siapa sekalipun. Siapa-siapa sekalipun yang ingin mengambil periktibaran. Ada yang tak mau ambil, selepas tu dia jawablah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebut pasal Al-Quran ini, sebelum saya nak meneruskan perbicaraan saya pada kali ini, sebenarnya susah juga buat video blog ni. Ingat buat video blog ni mudah lah kan, kita rakam, lepas tu kita cakap. Tapi rupa-rupanya susah juga. Sebab apa? Rasa kadang-kadang macam orang tak betul pun dah. Sebabnya depan kamera ni kita duduk senyum seorang-seorang. Saat senyum, saat kita cakap seorang-seorang. Kita sendiri cakap, kita sendiri rakam, kita sendiri edit. Lepas tu kita sendiri posting. Ada orang tengok ke? Tak ada orang tengok ke? Wallahu a'lam bissawab. Baik, kembali kepada mauduk kita. Al-Quran ini diturunkan kepada kita. Al-Quran. Dan kalau kita tengok zaman, boleh dikatakan zaman 20 tahun sebelum ni, Al-Quran ni dalam bentuk cetakan saja. Itu mushaf yang ada kat rumah kita lah, di print ataupun dicetak pada zaman dahulu, ditulis
ditulis atas upih pinang. Mungkinlah zaman-zaman dahulu ditulis di atas batu dan sebagainya. Dan zaman sekarang canggih, Al-Quran ni ditulis bukan kata lagi di atas kertas, tapi ditulis di alam maya. Sebagai contoh, di dalam website ditulis di dalam perkakasan elektronik. Saya nak cerita pun susah. Sebagai contoh, Al-Quran digital. Dan mutakhir ni yang paling hebat sekali, Al-Quran ditulis atas microchip. Ada, kalau sahabat-sahabat pernah baca dalam surat khabar Metro, ada tunjuk Al-Quran yang ditulis di atas microchip yang sebesar ibu jari. Memanglah perkara ini membanggakan kita lah. Al-Quran ni maksud dia boleh buat sampai tahap jadi kecil, kompres, sampai tahap boleh kita bawa pergi mana-mana. Hebatnya. Kalau dulu bagi budak-budak pondok, budak-budak madrasah, budak tahfiz dan sebagainya, selalu bawa Al-Quran kecil, bubuh dalam poket. Tapi zaman lah ni boleh buat kecil, bukan kata bubuh dalam poket, tapi dijadikan loket. Tapi dengan apa yang timbul ni, kadang-kadang sedikit merisaukan anda. Sebab apa? Al-Quran ini sebenarnya bukan sekadar perhiasan. Jangan salah faham. Kita selalu anggap Al-Quran ni sebagai kita guna untuk apa? Guna sebagai perhiasan, gantung kat dinding. Baguslah kan, daripada kita gantung gambar-gambar merapu, kita pergi gantung gambar, gantung nama-nama Allah, tulisan-tulisan ayat-ayat Quran. Bagus bukan tak bagus, tapi malangnya kita gantung tu hanya sekadar gantung untuk jadi perhiasan, kan? Gantung dekat dinding, cantiklah, dengan tulisan qad yang berbelit-belit. Kadang-kadang yang gantung tu sendiri pun tak faham. Itu masalahnya, kan? Dan juga ada antara mereka tu, antara kita ni, kita menggunakan Al-Quran tu jadikan sebagai perhiasan. Sebagai contoh, di cincin. Anak sendiri pernah jumpa dengan seorang sahabat, dia tunjuk, dia berbangga dengan cincin. Dia tunjuk, memang hebatlah cincin tu, ditulis di dalamnya terdapat kalimah ayat Al-Quran. Tapi malangnya benda-benda sebegini akhirnya secara tidak langsung telah menyebabkan Al-Quran itu dihina. Sebab apa anda kata macam ni? Sebagai contoh, Al-Quran yang ditulis di atas batu, diikat, dipakai di cincin, bagi mereka yang prihatin tak ada masalah. Tapi bagi mereka yang kurang prihatin, ayat Al-Quran itu ditulis atas batu, ikat buat cincin, pakai pula di tangan kiri. Dan cuba bayangkan bagaimana keadaan kalau kita ni lupa, orang yang pakai tu lupa, masuk tandas, pakai tangan kiri, buang pula air besar, na'udzubillah min zalik. Bagaimana Al-Quran itu sendiri kita telah merosakkan, kita telah menghinakan Al-Quran itu. Begitu juga Al-Quran yang dijadikan loket, microchip digantung di leher, leher. Jadi itu satu benda yang salah lah, tak betul, tak berguna pun, dijadikan dalam bentuk microchip, dijadikan hantaran. Dan akhir sekali tak ke mana Al-Quran tu, kita tak jaga pun. Sebab kalau kita tengok Al-Quran yang besar pun kadang-kadang susah kita nak jaga. Ini kan pula Al-Quran yang kecil. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, jadi itulah perbincangan kita sedikit mengenai Al-Quran. Tinggi mana kita menghargainya. Jangan sekadar bila bangsa-bangsa asing, kaum-kaum kufar, mereka menghina agama kita dengan melemparkan Al-Quran di dalam tanda, kita mengamuk. Baguslah menunjukkan tanda kecintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kecintaan kita ke atas mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi sedar tak sedar, kita sendiri kadang-kadang telah menghina Al-Quran dengan perbuatan-perbuatan sedemikian. Dan tak kurang juga yang menghina hukum-hukum yang diturunkan, yang ditulis, yang telah termaktub di dalam Al-Quran. Jadi fikir-fikirkanlah kita bersama. Semoga apa yang disampaikan dalam video blog pada kali ini memberi manfaat kepada saya dan sahabat-sahabat sekalian. Jadi sekadar itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.